Mari kita berdoa. 我们先祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami hari ini datang menyembah Tuhan. 我们为着今天有机会来领受你的话语，感谢你。 Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. 我们为着你在我们生命中这么明显的恩典，感谢你。 Dan kami bersyukur juga karena di tengah ibadah ini kami boleh sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. 我们也为着在这个崇拜当中，我们有这段时间来聆听你的话语，感谢你。 Kami berdoa supaya kiranya Roh-Mu yang kudus boleh ada di tengah-tengah kami dan berkuasa atas setiap kami. 我们祈求圣灵在我们的当中，并且掌权。 Bukalah telinga kami, hati kami, dan pikiran kami. 求你开我们的耳，开我们的心思， Supaya kami bisa mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. 使我们能够听见你的话，并且明白你在我们生命的旨意， Sehingga hidup kami Tuhan boleh sungguh-sungguh diubahkan menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. 使我们的生命真正能够按照你的旨意被翻转过来。 Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, 主啊，求你对我们每一位说话， sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. 因为你的儿女已经预备好要领受你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣的名，我们感谢祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 大家早上好， Selamat pagi. Shalom. 平安。 Saudara, saya bersyukur hari ini boleh bersama dengan saudara beribadah dan melayani Tuhan. 我很感谢主能够在你们的当中一起敬拜，也服侍神。 Hari ini firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk disampaikan adalah dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 6 hingga ayat yang ke-15. 今天给我的讲道经文是在帖撒罗尼迦后书第3章6到15节。 Mari kita buka bersama 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. 我们一起来打开圣经帖撒罗尼迦后书2章6到15。 3章。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用印尼语，然后再用华语读。 Demikian firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 15. Namun kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak malas bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. 弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。你们自己原知道应当怎样效法我们，因为我们在你们中间未尝不按规矩而行，也未曾白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们做榜样，叫你们效法我们。我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说：若有人不肯做工，就不可吃饭。因为我们听说在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐劝诫这样的人，要安静做工，吃自己的饭。
弟兄们，你们行善不可丧志。若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。但不要以他为仇人，要欠他如弟兄。 Demikian firman Tuhan. 主的话如此。 Saudara, di dalam dunia kekristenan itu ada sebuah majalah yang sangat terkenal sekali di dunia yang namanya Christianity Today. 在我们基督教的这个领域里面，有一本杂志是非常有名气的，它就是《今日基督徒》。 Sesuai namanya, majalah ini seringkali mengulas isu-isu yang berkaitan dengan kekristenan yang terjadi pada masa kini di dalam dunia ini. 这个杂志就如它的名字，常常会报道一些基督教领域里最近的状况。 Itulah sebabnya mereka sering mengadakan survei-survei tentang bagaimana keadaan gereja, apa yang dihadapi dan dialami oleh gereja. 因此，他们常常有一些问卷调查教会现今的状况，并且教会现今正在面对的事情。 Salah satu tema atau satu topik yang mereka sering analisis dan teliti itu adalah bagaimana partisipasi jemaat di dalam sebuah gereja. 他们其中一个常常调查的主题就是说，会有在教会里的参与程度。 Misalnya mereka menyelidiki tentang bagaimana orang Kristen memberikan persembahan atau bagaimana orang Kristen melayani Tuhan. 举例来说，他们会调查基督徒的奉献是什么样的，然后基督徒的服侍的程度到什么程度。 Misalnya saudara, pada tahun 2013 mereka itu mengadakan survei tentang persembahan. 就如他们在2013年曾经对基督徒的奉献做调查。 Hasilnya adalah begini, saudara-saudara. 调查的结果如下。 Dari penelitian mereka atau survei mereka menemukan bahwa 50-80% dari anggaran gereja ini di Amerika Serikat berasal dari persembahan hanya 10-25% anggota gerejanya. 这个调查是针对美国教会的，他们发现说，教会50%到80%的这个奉献是来自于10%到25%的会友。 Jadi hampir sekitar 80% dana yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu hanya diberikan oleh kira-kira 25% orang saja yang ada di dalam gereja. 所以教会使用以事工的那个资金，80%是来自于这个25%的会友。 Sisanya memberi sangat sedikit atau bahkan tidak memberi persembahan kepada Tuhan. 那剩下的这个会友，他们可能只是给很少的奉献，或者甚至没有奉献。 Mereka juga kemudian melakukan survei lagi pada tahun yang lalu 2024 tentang bagaimana jemaat Tuhan di gereja melayani Tuhan. 他们在2024年又做有关服事的调查，怎么样会有在教会里他们参与服事的程度。 Sekali lagi hasilnya sangat mencengangkan sekali dan ini adalah di Amerika, saudara. Mereka menemukan bahwa 100% pekerjaan pelayanan di gereja dikerjakan oleh 15% saja jemaat yang datang ke gereja untuk memvolunteerkan diri melayani Tuhan. 他们调查的结果发现，也是让我们觉得很惊讶的，就是100%的在教会服侍的人是来自于会友当中15%的人。 Jadi pelayan musik, pelayanan ibadah, pelayanan asyir, besuk, paduan suara, guru sekolah minggu dan lain sebagainya itu dikerjakan semua hanya oleh kira-kira 15% saja dari seluruh jemaat yang hadir. 所以我们看见在教会的事工，举例来说，招待的这个讲台的服饰、诗班、主日学老师等等，这些只是从15%的会友来参与。 Ini merefleksikan bagaimana kondisi gereja di banyak tempat, khususnya dalam kasus ini di Amerika. 这反映出教会在许多地方的这个状况，特别是在美国。 Dan ini sama atau mirip dengan apa yang disebut oleh banyak orang ketika mereka menganalisis pertumbuhan gereja, itu yang disebut sebagai prinsip Pareto atau prinsip 80-20.
这就是许多人他们发现这个状况后，他们认为教会的这个成长有这样子的这个原则，就是80-20的原则。Jadi menurut prinsip ini di dalam banyak hal dalam kehidupan kita, 80% hasil itu biasanya dikerjakan hanya oleh 20% saja usaha yang dilakukan. 这个原则也可能发生在我们的生活当中，就是80%的果效产生于20%人。Atau di dalam gereja itu artinya 80% pekerjaan gereja, dana yang dibutuhkan gereja dikerjakan oleh kurang lebih 20% saja orang. 意思是说，如果在教会里有80%的工作，80%所需要的资金来自于这20%的人。Mungkin ini di Amerika. 你们会想，可能这只是在美国。Bagaimana dengan gereja kita di Indonesia? 我们在印尼的教会的状况又如何呢？ Berapa persen jemaat yang kemudian melakukan pelayanan, volunteer mau melayani Tuhan, atau yang memberikan persembahan kepada Tuhan? 在教会里有多少会友他们参与事工？有多少会友他们乐意奉献？ Berapa banyak orang di dalam gereja kita ini yang kemudian ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan dan juga memberikan persembahan kepada Tuhan? 在我们的教会当中，有多少人他们愿意参与事工，愿意奉献？ Jangan-jangan ya, lu lagi ya. 我们担心又是同样的人， Tiap minggu dia yang pimpin pujian. 每一个星期都是他主领。 Tiap minggu habis pimpin pujian dia paduan suara juga. 那个主领的人，主领过后他又参加诗班， Nanti minggu depan dia yang asyir. 然后下星期他当招待， Hari Kamis dia pergi yang besuk. 星期四他去探访。 Itu lagi orangnya. 同样的人一直在服侍。 Atau memberi persembahan kalau ada proyek Natal, Paskah, atau pembangunan, dia lagi yang memberikan persembahan. 如果教会需要资金，像建堂、圣诞节奉献的话，又是同样的人。 Apakah ada orang-orang di dalam gereja yang satu aktif, yang satunya tidak melakukan apa-apa untuk pelayanan Tuhan? 是否在教会里有一个人他做了许多事工，然后有另外的人什么都没有做？ Saudara, ini persoalan yang besar sekali di dalam gereja Tuhan. 这在神的家中是一件很大的问题。 Bukan hanya persoalan gereja di masa kini saja, tetapi dari zaman dahulu kala ini persoalan yang sangat besar. 这个大问题不是存在于今天的教会，在过去这个问题也已经存在了。 Di dalam ayat yang kita baca, kita membaca tentang persoalan di gereja Tesalonika. 我们刚才所读的经文，我们看见当时帖撒罗尼迦教会所面临的问题。 Apa yang terjadi di sana? Alkitab berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 在这里，保罗就指出说，当时在教会里有一些人，他们不按规矩而行，不遵守他们所受的教训，并且远离他们所领受的道。 Jadi Paulus memperhatikan di antara begitu banyak jemaat di Tesalonika ini, ada orang-orang tertentu yang kelihatannya malas, nggak bekerja, walaupun dia bisa kerja dan tidak berkontribusi apa-apa di dalam komunitasnya. 因为保罗也看到说，当时在帖撒罗尼迦教会有好一些人，他们不按规矩而行，他们什么都不做。 Jadi ini kelompok orang yang pertama, saudara, orang percaya yang tidak memberikan kontribusi apa-apa di dalam gereja. 意思是说，像这样子的人，他们对教会没有任何的贡献， Mereka nggak kerja, 他们不工作， mereka datang ke gereja menikmati apa yang disediakan oleh gereja. 他们来到教会只是享受教会所提供的一切。 Saudara mesti mengerti kondisi mereka pada waktu itu. 我们必须了解当时教会的情形。 Gereja Tesalonika ini gereja yang miskin, nggak punya apa-apa, dianiaya oleh pemerintah dan banyak orang di luar sana. 帖撒罗尼迦教会是一个贫穷的教会，并且他们正在面临无论是政府或者是社会给他们的逼迫。
Lalu untuk mencukupkan kebutuhan mereka, untuk mensupport sesama orang yang di gereja, sebagian orang bawa makanan untuk mereka bisa nikmati bersama-sama, tanda kasih mereka kepada saudara-saudara seiman. 为了能够支持这个教会的事工，有一些人他们用爱心愿意提供食物，他们来就是让其他的会友可以一起享用。 Tapi orang melihat kesempatan ini lalu memanfaatkannya, lalu berhenti bekerja. Karena apa? Karena di gereja ada makanan yang bisa dimakan. 但是有些人看见这样子的机会，并且他们错用这样子的这个机会来让自己可以白吃白喝。 Jadi datang ke gereja mau cari makan. 所以他们来教会的目的只是要吃饱。 Oh tentu gereja itu biasa memberi pertolongan kepada orang yang miskin, orang yang janda, anak yatim yang nggak bisa kerja, nggak apa-apa. 当然，教会会提供给寡妇、孤儿所需要的，这个并没有错。 Tapi ini orang yang sehat, orang yang gagah, orang yang muda, orang yang kuat, nggak mau kerja, datang ke gereja mau cari makan. 但是却有一些人年轻力壮，能够工作的，但是他什么都不做，只是来到教会要吃。 Padahal gerejanya gereja miskin, persembahannya persembahan dari orang-orang yang miskin. 其实这个教会是贫穷的教会，他们的奉献来自于贫穷人的奉献。 Sudahlah makan makanan orang. 吃别人家提供的。 Tapi dia nggak berhenti cuma makan makanan orang. Dia itu, kata firman Tuhan, mereka itu melakukan atau sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dalam bahasa aslinya artinya mereka itu menjadi orang yang sibuk momentarin apa yang orang lain kerjakan di dalam gereja. 他们不只是白吃白喝，他们还在那边专管闲事，去批评、去论断别人家。 Jadi saudara bayangkan orang kuat, orang sehat datang ke gereja pada waktu itu, kemudian ambil roti, makan sambil komplain, kok rotinya nggak enak. 我们想象就好像当时候年轻力壮的人来到教会，吃饼的时候，还在那边批评这个饼不好吃。 Kok cuma roti nggak ada selainya? 为什么只是饼而已，没有酱？ Kok cuma boleh satu nggak boleh dua? 为什么只可以吃一个饼，不能吃两个？ Komplain saudara, padahal tidak melakukan apa-apa di dalam gereja. 自己什么事情都不做，还在那边很多的批评。 Sudah pernah lihat orang kayak begini nggak? 有没有看过这样的人？ Nggak pernah kontribusi, nggak pernah pelayanan, tapi kalau ke gereja isinya komplain di gereja. 在教会里没有任何的贡献，没有做任何的工作，但是来到教会的时候却满口怨言。 Kok perjamuan kasihnya nggak enak hari ini? 为什么今天的爱愿不好吃？ Kok yang nyanyinya fals hari ini? 为什么今天领唱的唱走调了？ Padahal ikut paduan suara juga kagak mau. 但是他参加诗班都不愿意， Setelah ini menyebabkan persoalan besar di dalam gereja. 这造成教会很大的问题。 Dan orang seperti ini itu juga menyebabkan ada kelompok lain yang timbul di dalam gereja. Orang-orang percaya yang dikatakan tidak mau lagi memberikan kontribusi di dalam gereja karena mereka kecewa dengan keadaan yang ada di dalam gereja itu. 像这样子的人所制造的问题，就是产生了一群的人，他们之后就不愿意再继续贡献了，因为对教会那样子的情况感到非常的失望。 Ini orang-orang yang baik, orang-orang Kristen yang datang mau melayani Tuhan, yang mau memberi buat Tuhan, tapi lama-lama lihat kok dimanfaatkan, kok dikomplain, lalu mereka menjadi kecewa, tawar hati, putus asa. 这些原来是愿意服侍的人，愿意贡献的人，但是因着他们认为自己的贡献被人家利用，并且被人家批评，他们也因此冷淡了。 Lalu mereka pikir, buat apa melayani Tuhan kalau dikomplain mulu? Buat apa memberi kepada Tuhan, memberi kepada gereja kalau orangnya tidak tahu berterima kasih di dalam gereja? 这些人他们认为说，我做这些有什么益处呢？一直被人家批评，我贡献这些有什么益处呢？一直被人家利用。 Lalu mereka mulai tidak mau beri kepada Tuhan.
他们开始不愿意奉献， tidak mau lagi memberi kontribusi di dalam gereja. 不愿意在教会里有任何的贡献。 Dan konflik seperti ini itu bukan hanya buruk bagi gereja, tetapi juga menjadi kesaksian yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. 像这样子，教会里头的冲突，不只是对教会不好，并且对社会的人来看，这是一个很不好的见证。 Orang di luar sana pada waktu lihat gereja di Tesalonika, mereka bilang begini, ini orang percaya kepada Tuhan, tetapi isinya orang yang berantem. 那时候社会看见帖撒罗尼迦教会，信主的人，但是他们常常起冲突。 Banyak pemalasnya yang ke sana cuma cari makan doang. 在那边有许多懒惰的人到教会只是要吃。 Banyak orang yang kecewa, tawar hati, putus asa, yang tidak lagi mau melayani Tuhan bahkan di dalam rumah Tuhan. 甚至有一些人，他们冷淡了，甚至他们失望，不愿意在教会里服侍。 Orang-orang seperti ini sama-sama orang percaya, saudara. Orang yang malas tadi, orang yang memberi tapi kecewa, mereka semua orang percaya, orang yang mengaku punya iman kepada Tuhan. 这些都是信主的人，他们都是承认他们对主有信心，但是他们的当中有一些人，他们懒惰不做事情；有一些人，他们冷淡失望，不愿意继续贡献。 Tapi apa yang mereka tunjukkan keluar adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan iman Kristen mereka. 但是他们所显示的，跟他们所领受的，基督教的这个信仰不一致。 Maka pertanyaan kita, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? 接下来我们就要问，我们身为信主的人，我们该做什么？ Di dalam komunitas gereja seperti ini, di mana ada orang yang mungkin lebih aktif tapi kemudian menjadi kecewa, atau kalau ada orang-orang yang pasif tidak melakukan apa-apa bagi pekerjaan Tuhan, apa yang sebenarnya harus ditunjukkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan? 在教会里有一些人，他们勤奋工作，但是后来他们冷淡。也同时在教会里有一些懒惰的人，我们该怎么样看待？ Firman Tuhan memberikan kepada kita dua hal yang orang kalau mengaku diri percaya kepada Tuhan, mereka harus lakukan di dalam kehidupan mereka, terutama di dalam gereja Tuhan. 今天我们所读的经文告诉我们说，那些信主的人，他们来到教会，他们该做的。 Yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, kita itu harus menjadi orang yang melakukan sesuatu yang berguna untuk komunitas kita. 首先，我们若是已经口称自己是信主的，我们必须在我们的群体里，我们要工作。 Kalau kita mengaku kita orang yang percaya, kita mesti pikir kita ini sudah melakukan apa yang berguna untuk gereja kita, komunitas kita. 如果我们说自己是信主的人，我们就要开始想，我们对神的家、对教会，我们能够做什么？ Paulus pada waktu menasehati gereja di Tesalonika, dia berkata begini. 保罗当他教训帖撒罗尼迦教会的时候，他这样子的说 Dia berkata, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak malas bekerja di antara kamu, tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi apa? Berusaha dan berjerih payah siang malam di dalam pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 保罗他这样子说，你们自己原知道应当怎样效法我们，因我们在你们中间未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。 Paulus itu menunjukkan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen itu kita harus bekerja dengan giat, jerih payah siang malam, tidak malas. Supaya apa? Supaya kalaupun kita akhirnya nggak ada banyak kontribusinya, jangan sampailah kita jadi beban bagi orang lain. 保罗在这里他教导我们说，我们必须辛苦劳碌，昼夜做工。这个表示，即使我们这样子做了，若是还不能够产生有效的贡献，但是至少我们没有让别人家受累。
Tapi tentu saja Paulus menasihati mereka harus hidup memberi buah dan sebagainya di berbagai surat yang dia berikan kepada jemaat-jemaat di berbagai gereja. Orang Kristen harus melakukan sesuatu bagi komunitas, jadi berkat bagi banyak orang. 保罗在他的信件上，我们看多处他都教导基督徒，我们必须结果子，我们必须在教会，我们要做工，并且成为多人的祝福。 Karena dia orang yang kerja keras dan dia itu tidak mau jadi beban, dia memberikan contoh itu dan nasihat itu kepada anak-anak Tuhan yang ada di gereja itu. 保罗自己是勤奋工作的人，他也要他的这个好榜样，让 跟随他的人也效法，因此不使别人家受累。 Paulus berkata begini kepada orang-orang yang ada di Tesalonika itu. Orang-orang yang demikian, maksudnya orang-orang yang malas tidak bekerja, yang kerjaannya keliling ngomongin orang, komplain sini sana di dalam gereja ini, yang tidak kontribusi tapi banyak protes ini, kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 保罗在12节那边说：“我们靠主耶稣基督吩咐劝诫这样的人。这样的人指的是哪一些人呢？就是那些不工作的人，但是常常批评，常常很多埋怨这样的人。保罗说要安静做工，吃自己的饭。” Paulus berkata mereka itu harus tetap tenang, quietly do their works, melakukan pekerjaan itu dengan nggak banyak komentar. 保罗要他们安静的工作，意思是说，安静的做自己的工，不要说太多批评的话。 Jadi kalau dia kerja dia bisa makan makanannya sendiri. 他工作的话，他就能够吃自己工作的得来的饭。 Dan jangan banyak komentar. 不要太多的这个意见批评。 Kalau kamu nggak bisa kontribusi, jangan banyak ngomong campurin urusan orang padahal kamu sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. 如果你没有贡献，你什么都没有做的话呢，我们就不要太多的去批评人，去说人家的闲话。 Bukan berarti gereja tidak boleh terima masukan atau kritikan. 并不代表说教会不接受别人的意见或者是批评。 Tapi orang-orang yang ada di dalamnya harus berkontribusi bersama-sama membangun apa yang tidak baik, membangun apa yang kurang ini menjadi lebih bagus bersama-sama, bukan dengan tidak bekerja lalu kemudian kritik sana dan kritik sini. 教会可以跟那些工作的人一起来检讨，他们可以批评，因为他们有一起工作，因为他们有同样的目的，想要教会可以更好。但是不是那些什么都不做的人，只是 会批评的人。 Itu yang pertama, saudara. 这是第一点。 Yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada jemaat di Tesalonika, khususnya bagi mereka yang selama ini sudah memberi melayani Tuhan, tetapi kemudian merasa kecewa karena ada orang-orang seperti ini yang malas bekerja di gereja. Paulus juga ada nasihat kepada mereka. 保罗对第二种的人也有这样子的教导，这些人就是他们原来是愿意贡献的人，但是因着他们被批评，他们因此倒退冷淡的。保罗对他们说 Paulus berkata begini, mereka itu diajari bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap harus berbuat baik dalam kondisi apapun. 保罗对他们说：“你们行善不可丧志。” Maka di dalam ayatnya itu saudara, dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 itu firman Tuhan berkata, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu berbuat baik. 所以13节那边说：“弟兄们，你们行善不可丧志。” Berbuat baik itu dalam bahasa aslinya bisa artinya juga berbuat hal yang benar di hadapan Tuhan. 所谓的行善，也是也指着在神的面前行正确的事。 Paulus berkata, firman Tuhan berkata, janganlah kamu jemu, bosen berbuat hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. 保罗这边指丧志的话，意思是说，我们要不停，也不要觉得厌烦，行神眼中正确的事情。 Artinya saudara, pada waktu mereka itu menemukan pelayanan mereka dikomplain orang, kebaikan mereka dimanfaatkan oleh orang,
mereka jangan kecewa, jangan putus asa, tawar hati, tapi jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk berbuat baik. 意思是说，当时这些人，他们认为他们所行的善被人家利用，他们所做的事情被人家批评。保罗对他们说，不要对这样子的事情觉得厌倦，停止行神眼中正确的事。 Tetaplah melayani Tuhan, tetaplah berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. 要继续的为主做工，继续的为主贡献自己。 Tapi di sini menarik sekali karena firman Tuhan berkata, kita nih sebagai orang Kristen harus berbuat baik, tidak bosan-bosan berbuat baik. Tapi firman Tuhan juga ajar kita, jangan jadi orang Kristen terlalu naif, bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak mau kerja, orang yang menjadi beban. 虽然这里教导我们说，我们不可以停止行善，但是我们也不要太过的无知，让我们的善行被人家利用。 Saudara Paulus berkata, kalau kamu ketemu orang seperti ini yang tidak mau melakukan pekerjaannya, kamu harus menjauhi orang-orang seperti itu. 保罗对这些人说，如果你们遇见像那样子不工作的人的话，你们要远离他。 Bahkan di akhir pasal ini Paulus berkata begini, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, termasuk dia kalau tetap tidak mau bekerja, tandai dia supaya dia jadi malu. Tetapi katanya, jangan anggap dia musuh. Anggap dia sebagai saudara, tegur dia, tapi sebagai saudara. 保罗接下来说，若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧，但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。 Jadi saudara, kalau ada orang-orang seperti itu di dalam sebuah komunitas, kita nggak boleh membiarkan dia. Ya nggak apa-apa lah, kita orang Kristen tetap mengasihi dia, tetap biarin aja dia. Nggak boleh saudara. Kita harus berani melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dengan menegur orang-orang seperti itu di dalam Tuhan. 所以，如果我们在神的儿女的群体中发现有那样子的人不工作、批评、利用别人的话，我们不能够任凭他一直那样子下去，乃是我们必须行神眼中正确的事情，我们要去劝诫他。 Kenapa perlu ditegur saudara? Karena orang-orang seperti itu akan merusak keharmonisan di dalam sebuah komunitas. 为什么我们要责备这样的人呢？因为这样的人的存在会使教会不和睦。 Dengan menegur orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, kita itu mengasihi bukan hanya orang yang kita tegur, tetapi juga seluruh komunitas, supaya seluruh komunitas ini terpelihara di dalam Tuhan. 若是在神的家中有神的儿女没有活出基督的品格的话，我们必须责备他。我们的责备不只是说对这个人的为这个人的好，也是为整个群体的好。 Tapi jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara, karena dia juga orang yang percaya kepada Tuhan, saudara kita juga. 我们不要把他当作仇人，而是我们的责备是因着用爱心说诚实话，并因为他跟我们是一样，都是信主的人。 Hanya gereja yang komunitasnya semua saling mengasihi, saling berkontribusi, saling mengasihi di dalam berbagai kondisi apapun. Hanya gereja seperti itu yang bisa bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. 因为教会需要所有神的儿女能够彼此帮助、彼此相爱，才能够有好的成长。 Kalau kita mau gereja kita bertumbuh di dalam Tuhan, dijamah oleh Tuhan, menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah jemaat, semua anggotanya mestilah anggota yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang berkontribusi, yang bekerja mati-matian buat Tuhan, yang memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan dan bagi gereja Tuhan. 如果我们的教会要能够成为一个成长的教会、神所喜悦的教会，成为众人祝福的，那所有的会友每一个人在他们的灵命上也必须 成长，并且他们也勤奋工作。 So, saya mau tutup ini dengan sebuah cerita tentang sebuah desa kecil yang ada di Jerman. 我的讲到今天，我要用一个故事来结束，就是在德国有一个小村落。 Tahun 1700-an, saudara, di Jerman ada sebuah desa yang kecil. 在1700多年的时候，德国有一个小村落。
Isinya itu adalah orang-orang yang pengungsi yang datang dari berbagai daerah. Jadi mereka itu dianiaya karena iman mereka, lalu mereka melarikan diri. Lalu di tempat itu ada orang kaya kasih mereka tanah, boleh tinggal di situ sebagai pengungsi. 在这个村落呢，它的特点就是它收容各处来的这个逃难的人，这些人他们那时候面临信仰的逼迫。那在这个村落有一些富有的人，他们提供这些人居住的地方。 Ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianiaya. Lalu mereka pada waktu sampai ke desa ini, tempat ini, mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari kesulitan yang mereka alami di tempat asal mereka. 这些贫穷的人，他们来到这个村落的时候，他们心中充满对神的感谢，因为在他们的逼迫、苦难当中，神给他们这个避难所。 Maka gereja ini, desa ini kemudian mereka sebut sebagai desa Herrenhut, yang artinya pengawasan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. 所以这个村落，他们称之为德文的这个 Herrenhut， 意思是说这里彰显神的保守。 Saudara, mereka itu tinggal di sana sebagai orang-orang Kristen, tapi walaupun mereka tinggal sebagai orang Kristen, mereka ke gereja bareng-bareng dan nama desanya itu pemeliharaan Tuhan, tapi hidup mereka itu nggak seperti orang Kristen yang baik. 这些自称是基督徒的，他们来到这个村庄当中，虽然他们称这个村庄为神的保守，但是他们却没有活出基督徒该有的见证。 Karena mereka datangnya dari berbagai tempat, budayanya beda, cara hidup beda-beda, dan karakter masing-masing orang juga beda-beda. Sehingga mereka waktu hidup bersama jadi suka konflik, suka berantem, suka nggak akur satu dengan yang lainnya. 这些人因为来自各个不同的地方，他们有不同的背景、不同的文化、不同的品格，也因此大家生活在一起的时候，就有许多的冲突。 Jadi mereka itu saudara, mungkin pada waktu hidup itu ada yang suka marah-marah, kalimat-kalimatnya itu kalimat yang tidak baik keluar dari mulut mereka. 他们当中可能有一些人会就是用一些难听的话去骂人， Ada yang mabuk-mabukan. 有些人会醉酒。 Dan yang celaka adalah sebagian orang itu malas bekerja di situ. 更糟的是，有一部分的人他们懒惰工作。 Jadi sementara ada orang yang rajin bekerja dalam komunitas itu, memberi berkontribusi bagi komunitas, ada yang sengaja ya curi tulang, nggak mau kerja, bangunnya siang dan lain sebagainya. 有一部分的人，他们勤奋工作，用他们工作得来的来帮助其他的人，但是却有一部分的人，他们懒惰工作。 Kalau tinggal sama-sama tapi nggak mau ikut bantu kerja kan kita sebel ya. 如果一起生活的人，有一些人在工作上完全不愿意帮忙的，我们久了都会觉得不开心。 Makanya mereka suka sebel-sebelan, marah-marahan. 也因此，这些工作的人，他们也会生气，会骂一些话。 Bertahun-tahun hidup kayak begitu. 他们在那边的生活好多年是这样子的光景。 Minggu datang ke gereja ibadah. 星期天他们到教会崇拜， Kebaktian doa datang berdoa. 他们祷告会的时候来祷告。 Tapi hidup di luar berantem karena mereka nggak bisa hidup mengasihi sebagai komunitas. 他们在外面的生活却常常有冲突，他们不能够在这个群体中真是活出基督的彼此相爱。 Setelah beberapa tahun tinggal di situ, mereka akhirnya sadar kita nggak bisa jadi orang Kristen kayak begini, hidup seperti ini nggak bisa. 他们在那边过了几年之后，他们醒觉到说，我们身为基督徒，我们的生活不可以这样子。 Lalu mereka kumpul, saudara, orang-orang yang ada di desa itu, lalu mereka membuat sebuah perjanjian. 然后这些村民他们聚集在一起，他们达成一个协议。 Mereka sebut itu the brotherly agreement, jadi perjanjian persaudaraan kita. Kita hidup ini sebagai saudara-saudara yang sama-sama di dalam Tuhan. 他们的这个协议就称之为弟兄的协议。 Apa saja isinya? Macam-macam. 内容有什么呢？其中有好几项。 Misalnya kalau minggu kita harus pergi beribadah kepada Tuhan.
举例来说，星期天我们必须崇拜， harus hidup benar di hadapan Tuhan. 必须行神眼中的义， Jangan ngomong kotor, 不可以说脏 jangan 话， mabuk-mabukan. 不可以醉酒。 Dan yang penting saudara, salah satu poin yang sangat ditekankan adalah bahwa tidak boleh ada lagi orang yang malas dan tidak mau bekerja di dalam komunitas ini. 最重要的一点，他们提到说，不可以在他们的当中还有那些懒惰的人、不工作的人。 Semua yang bisa bekerja, kalau sakit nggak apa-apa nggak kerja, kalau orang tua nggak bisa kerja nggak apa-apa. Tapi orang kalau sehat, kuat dan bisa kerja harus bekerja untuk berkontribusi. 他们那边指定说，除了一些年老生病的人不能工作了，那些年轻力壮的，他们必须工作。 Lalu mereka tanda tangan ya, mereka itu berjanji di hadapan Tuhan. 他们所有的人，他们签名，并且在神的面前，他们发誓。 Itu tanggal 12 Mei 1727. 那是5月12日1727年的时候。 Saudara ingat-ingat tanggalnya 12 Mei 1727. 记得这个日期，5月12日1727年。 Saudara, sejak itu mereka mulai hidup sesuai kehendak Tuhan. 从那个时候开始，他们殷勤的按神的旨意生活。 Mereka rajin baca firman Tuhan, berdoa, bahkan kalau ke gereja mereka rajin. Mereka kalau kerja di ladang, bercocok tanam, mereka juga rajin sekali. Semua yang malas jadi rajin. 他们殷勤的读圣经、祷告，他们守安息日，他们在耕种的时候也勤劳工作。原来那些懒惰的，现在都勤奋起来。 Lalu mereka mulai mengadakan kebaktian-kebaktian di gereja mereka. 他们开始在教会里举行各样的聚会。 Sampai satu hari mereka punya program, mari kita berdoa semalam suntuk. 到有一天，他们有这样子的提议，他们要一整夜的祷告。 Maka mereka berdoa malam itu sampai pagi. 那个晚上，他们一整夜的祷告到清晨。 Tapi pagi orang belum selesai berdoa, mereka terus berdoa di situ. 但是到了早上，还有一些人还继续祷告，还没有结束。 Setelah 24 jam masih berdoa. 到了超过24小时了，他们还继续的祷告。 Berdoa di hari kedua, ketiga, seminggu ya saudara. Terus ada orang yang berdoa di dalam gereja tidak putus-putusnya. 接下来呢，在教会里不断有人家祷告，并且延续了好几天，甚至超过1个星期。 Dan kalau ada orang yang mau tidur, orang mau kerja atau mau melakukan kegiatan yang lain, mereka bisa keluar dulu, tapi selalu ada orang yang berdoa di gereja itu. 虽然有一些人，他们还是要做日常的工作，他们要休息，但是他们轮流的在教会，总是有人家在那边一直的祷告。 Dan mereka lakukan ini bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bukan. 他们这样子做，不只是做1、2个星期、1、2个月， Bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan. 也不只是1、2年。 Saudara tahu berapa lama mereka berdoa tanpa putus di dalam gereja itu? 知道吗？他们持续的在教会里一直不断的有人家祷告，持续了多少年？ 110 tahun berdoa tanpa putus di gereja itu. 在这个教会里持续有祷告，延续了110年，没有停止过。 Dimulai dengan doa mereka tanggal 13 Agustus 1727. 从他们8月13日1727年那一天开始。 3 bulan sejak mereka berjanji mau hidup benar di dalam komunitas mereka. 就是在他们在群体里，他们有这个协议，他们立誓要好好行神眼中正直的事情的3个月后，他们产生了这个提议。 Tuhan menjamah mereka, mengubahkan mereka, memberikan kebangunan rohani bagi mereka. 我们看见神怎么样的来修复他们、医治他们，让他们的灵命再一次的眺望起来。 Dan mereka merasa kita harus memberi yang lebih lagi, bukan hanya untuk komunitas kita, tapi juga bagi orang-orang yang ada di mana-mana. 他们开始看见，他们不只是要贡献给他们自己的这个社群，而是他们愿意贡献给更多各个地方的人。 Lalu Tuhan panggil orang-orang di sana itu untuk menjadi misionaris. Banyak misionaris yang berasal dari komunitas itu. Tahun pertama katanya 70 orang menjadi misionaris pergi kemana-mana untuk memberitakan firman.
这些人后来产生了许多宣教士，在他们第1年差派宣教士的时候，就有70个宣教士到各地去，成为众人的祝福。 Pergi kemana-mana memberi hidup, melakukan pekerjaan Tuhan. 他们到各处去为神工作。 Ada sebagian yang nggak bisa pergi, tapi mereka bekerja di ladang mereka, bekerja dengan ternak mereka, kumpulin uang sedikit-sedikit supaya bisa kontribusi memberi, kirim kepada misionaris yang pergi melayani Tuhan di mana-mana, karena mereka tahu mereka harus kontribusi bagi pekerjaan Tuhan. 有一些人，他们不能像宣教士到外地去工作的，他们仍留守在这个村庄里，他们耕作，他们养他们的牲畜，并且把钱存下来，来支持这些宣教士的事工，因为他们知道说，他们必须殷勤工作，必须在主的工作上有贡献。 Hari ini ada banyak orang Kristen di dunia, salah satunya adalah pekerjaan mereka. 今天在世界各地有基督徒，有一些都是因着这个地方人的贡献。 Dan itu dimulai ketika mereka komitmen sebagai komunitas, sebagai gereja, semua mesti hidup dengan berkenan kepada Tuhan. Semua orang tidak malas bekerja, semua orang kontribusi di dalam komunitas. 他们这样子的这个起义产生于他们愿意在神的面前立誓，要按神的心意而活。他们必须工作，他们必须在主的工作上有贡献。从这个起点开始。 Saudara, hari ini kalau kita mau gereja kita dijamah Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, atau bahkan diri kita mau dijamah Tuhan, kita mesti mulai dari kehidupan di dalam komunitas kita. 所以，如果今天我们有渴慕要被神所使用，我们渴慕我们的生命能够成长，包括我们的教会被神使用能够成长，我们必须要从在这个社群里，我们提供我们能够做的，我们要开始贡献。 Jangan sampai ada anggota gereja yang tidak kontribusi apa-apa di dalam gereja Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. 不要教会里有一些人，他们完全不工作，完全不贡献。 Kita mesti tanya kepada Tuhan di dalam hati kita, apa yang saya bisa lakukan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. 我们必须自己在心中问神：神啊，我能够为你的教会做什么？我能够为你的子女们能够提供什么？ Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, saudara. Melayani Tuhan di gereja ini ada banyak hal yang bisa dikerjakan. 我们能够做许多的事情，并且在神的家中有许多的事情是我们可以参与工作的。 Mungkin kita nggak punya banyak, kita nggak bisa banyak, tetapi apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan. 我们所拥有的也许不多，但是这个一点点的却能够被神使用。 Dan kalau ada orang yang sudah banyak memberi kepada Tuhan, banyak kontribusi, jangan tawar hati, jangan putus asa. Tuhan lihat apa yang kita kerjakan, dan Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat hal yang baik di hadapan Tuhan. 对于那些已经一直有贡献的，一直为主工作的，也不要冷淡。我们要继续不断的来为神的家更勤奋的工作，因为神都看见，神也纪念。 Kalau kita dipenuhi gereja kita dengan orang-orang yang demikian, Tuhan akan berikan jamahan Tuhan, kebangunan Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan atas gereja kita, atas kehidupan kita. 如果我们每一个人在神的面前都愿意那样子的摆上自己的话，我们相信神必使用我们的教会，成为更多人的祝福。 Pertanyaannya, berapa banyak orang yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini apa yang aku punya, apa yang aku bisa, aku mau serahkan buat Tuhan, Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan. 关键在于有多少的人愿意对主说：“主啊，这是我所拥有的，我所有的，我愿意交在你的手中，被你所使用，成为众人的祝福。” Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang hari ini boleh berbicara kepada kami. 主啊，我们感谢你，知道今天你的话语对我们说话。 Tolong kami supaya jadi orang-orang yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja ini. 求你帮助我们，让我们能够成为众人祝福的人。
Berkatilah supaya komunitas kami di gereja ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan. 也帮助我们的教会能够在主里一直的成长。 Dan kalau ada orang-orang yang di dalam gereja ini belum melakukan apa-apa buat Tuhan, buat gereja Tuhan, Tuhan tolong supaya kami juga boleh bersama-sama memikirkan apa yang kami bisa lakukan bagi Tuhan, bagi umat Tuhan. 如果我们的教会还存在一些还没有工作的人，主啊，帮助我们，让我们一起去思想，我们要怎么样来帮助这样的人。 Berkatilah setiap kami Tuhan. 主啊，求你祝福我们每一 Ini 位。 doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 这是我们的祷告，我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 上帝祝福。